Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Akni Kiai Haji Hasan Mutawakil Alawa SHMM. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang kami hormati Dekan Fakultas Tadris Umum, Akni Ibu Wahyu Lestari MPD. Dan untuk kedua orang tua saya yang selalu mendukung dan mensupport saya, dan tak ketinggalan pula kepada teman-teman saya yang senasib seperjuangan. Perkenalkan, saya Hosiatus Sajawiyah, Prodi Tadris Matematika semester 5. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang langkah-langkah pengembangan tes hasil belajar. Di sini ada 4 pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama ialah pengembangan spesifikasi pengujian. Yang kedua ialah tulis soal atau cara membuat soal. Yang ketiga ialah menelaah soal. Dan yang keempat ialah menguji soal secara empiris. Untuk pembahasan yang pertama ialah pengembangan spesifikasi tes atau pengujian. Spesifikasi tes adalah deskripsi kualitas tes secara keseluruhan dan karakteristik tes yang dikembangkan. Mengembangkan spesifikasi tes merupakan langkah pertama yang penting dalam mengembangkan tes, karena spesifikasi pengujian sudah merencanakan apa yang harus dilakukan pada langkah selanjutnya. Dalam pengembangan spesifikasi tes, itu ada beberapa yang harus diperhatikan saat mengembangkan. Untuk yang pertama ialah tetapkan tujuan. Yang kedua ialah susun kisi-kisi pertanyaan. Yang ketiga ialah pilih jenis pertanyaan. Yang keempat ialah rencanakan tingkat kesulitan soal. Yang kelima ialah rencanakan kebanyakan pertanyaan. Yang keenam ialah menerbitkan masalah perencanaan. Untuk pembahasan yang kedua ialah cara membuat soal atau tulis soal. Cara membuat soal itu harus sesuai dengan kurikulum yang berjalan, sesuai dengan jumlah soal dan tingkat kesukaran, belum menjamin soal itu baik. Berikut kemampuan yang harus dimiliki penulis dalam penyusun soal. Itu ialah 1. Penguasaan pengetahuan yang diteskan. Yang kedua ialah kesadaran tata nilai. Yang ketiga ialah pemahaman individu. Yang keempat ialah membahasakan gagasan. Yang kelima ialah ketelitian menulis. Untuk pembahasan yang ketiga ialah menelaah soal. Yang dimaksud dari menelaah soal ialah format menulis butir soal harus sudah teruji kesalihannya dan perlu telaah yang mendalam oleh tim khusus untuk mereviewnya. Dan untuk pembahasan yang terakhir ialah pengujian butir-butir soal secara empiris. Itu pengujian butir-butir soal secara empiris itu meningkatkan pentingnya mengevaluasi, maka perlu dirancang soal yang sudah layak untuk dipakai. Sudah mengharuskan pengujian validitas dan reliabilitas tes secara empiris yang dilakukan berkali-kali sampai mendapat soal yang bagus dan sempurna. Sedangkan pengujian coba soal harus disesuaikan dengan sampel dan objek yang melaksanakan tes. Uji coba soal perlu diperhatikan adalah karakter sampel dan objek yang mengikuti testing. Total sampel harus memadai sebagai sampel uji coba, sebab jika sampel terlalu kecil, maka hasil uji coba tersebut sulit memprediksi kebenaran objek sebenarnya.
Tapi, bila tes hanya mengukur kemampuan bidang studi tertentu, hasil dianalisis butir soal yang belum terpenuhi tidak dipakai dan tidak perhitung pengambilan nilai akhir siswa. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.